Assalamualaikum pelajar. Bertemu lagi kita di kelas sejarah tingkatan 1. Okey, kita pada hari ini kita masih berada pada bab 3 iaitu zaman prasejarah. Sebelum ini kita telah mempelajari subtopik 3.1 dan subtopik 3.2 iaitu bagi subtopik 3.1 maksud zaman prasejarah dan subtopik 3.2 lokasi zaman prasejarah. Okey, kita akan pergi satu persatu. Cikgu akan mengimbas semula apa yang telah kita belajar. Okey. Jadi maksud zaman prasejarah ni di mana manusia tu tidak mengenal tulisan lagi. Okey, zaman prasejarah ni terbahagi kepada dua kan. Hari tu kita telah tahu zaman prasejarah ni terbahagi kepada dua iaitu zaman batu dan zaman logam. Manakala zaman batu ni pula terdapat 3 tahap. Dalam zaman batu terdapat 3 tahap iaitu tahap yang pertama zaman paleolitik, zaman mesolitik dan yang ketiga zaman neolitik. Kemudian kita akan masuk ke zaman logam. Okey, kemudian bagi subtopik 3.2 pula kita telah belajar mengenai lokasi zaman prasejarah yang terdapat di dua tempat iaitu di dunia dan di Asia Tenggara. Okey. Jadi pada hari ini sebelum cikgu memulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu hendak kamu semua tonton dulu video yang akan cikgu tayangkan ini. Cikgu nak kamu semua beri perhatian dan fahami apa yang dipaparkan oleh video tersebut lah. Oh, interior yang aneh. Oh, apa ini? Wow, kalau SpongeBob ada di masa depan, sebaiknya aku pergi saja ke masa lalu. Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Baiklah, setidaknya tidak ada tanda-tanda SpongeBob. Mungkin sekarang akhirnya aku bisa berduaan dengan klarinetku. Apa? SpongeBob? Mundur. Tidak, terima kasih. Sebaiknya aku pergi saja sekarang. Ya, ini tentakelku. Oh, bagus. Apa saatnya mandi kutu sekarang? Oh, lihat. Ini hanya seekor ubur-ubur. Baiklah, aku pergi sekarang. Senangnya akhirnya aku bisa terhindar dari mereka. Apa-apaan kalian ini? Seharusnya kalian menangkap mereka, bukannya menyiksa diri kalian dengan mereka. Berikan kain itu padaku. Aku tidak percaya akan melakukan ini. Ini akan membuat keadaan lebih enak. Kemarikan. Begini cara menangkap mereka. Seperti ini. Ini namanya berburu ubur-ubur.
Okey, belajar. Jadi, setelah menonton video tadi, apa yang kamu faham mengenai apa yang hendak disampaikan oleh kartun SpongeBob SquarePants tersebut? Okey. Jadi, menerusi video yang cikgu paparkan tadi, kita dapat tahu bahawa Squidward ni pergi ke zaman dahulu, iaitu past. Dia masa tu duduk di future, iaitu masa kini. Ataupun bukan, dia duduk pada masa kini. Dia ada dua tombol, iaitu future atau past. Jadi Squidward tu telah tekan tarik tu untuk pergi ke masa silam. Jadi mereka telah Squidward tu telah berjumpa dengan SpongeBob dan Patrick pada masa silam. Jadi pada masa tu SpongeBob dan Patrick ni tidak tahu cara memburu binatang. Jadinya iaitu obo-obo tu lah. Jadi Squidward ni datang dan ajar mereka bagaimana cara untuk memburu binatang. Jadi menerusi video tersebut, cikgu hendak tekankan bahawa ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah ni ada memburu binatang. Jadi simboliknya adalah kepada obo-obo tadi tu lah. Okey. Okey, jadi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah subtopik 3.3, iaitu ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri ni merupakan apa yang mereka buat, kegiatan apakah yang dilakukan pada zaman prasejarah ni. Okey. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.13, iaitu membandingkan ciri-ciri kehidupan pada zaman prasejarah. Jadi cikgu harap objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid akan dapat membandingkan perbezaan kehidupan pada zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Okey, baiklah pelajar. Jadi kita akan tengok satu persatu ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Jadi yang pertama adalah peralatan. Lepas tu kepercayaan, kesenian dan budaya, kegiatan ekonomi, pengumpulan makanan, tempat kediaman dan organisasi sosial. Okey, terdapat berapa? Terdapat 7. Jadi ketujuh-tujuh ciri-ciri ini adalah merupakan ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu mengenai ciri-ciri kehidupan mereka ni lah. Okey. Okey, yang pertama adalah tempat kediaman. Jadi ada 4. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Jadi kita akan tengok satu persatu mengenai tempat kediaman manusia zaman prasejarah ni. Okey, pada zaman Paleolitik ni mereka tinggal di gua. Okey, kamu boleh lihat di sini mereka tinggal di gua. Okey. Mereka juga tinggal di lubang bawah tanah dan bawah pokok, dan tempat berlindung mereka diperbuat daripada ranting kayu. Jadi kenapa mereka tinggal di dalam gua ni? Dalam gua, dalam lubang bawah tanah, bawah pokok. Ni kenapa? Sebab mereka ingin berlindung. Berlindung daripada apa? Daripada hujan, panas dan juga binatang buas. Jadi jika mereka tinggal dalam tempat-tempat ni, mereka boleh menjaga keselamatan diri mereka lah. Okey, seterusnya zaman Mesolitik pula. Okey, pada zaman Mesolitik ni juga mereka masih tinggal di dalam gua. Mereka juga masih tinggal di dalam lubang bawah tanah. Tempat berlindung mereka juga daripada ranting kayu. Namun pada zaman Mesolitik ni mereka sudah pandai bertumpu di sebuah tempat. Manakah tempat tumpuan tersebut? Di pinggir sungai.
dan juga pinggir laut. Kenapa mereka bertumpu di kawasan tersebut? Bagi mendapatkan bekalan air dan makanan. Air ni untuk apa? Air daripada sungai dan laut ni, air daripada sungai lah contohnya. Mereka boleh gunakan untuk memasak, untuk membasuh pakaian, untuk sebagai minuman dan juga makanan. Makanan ni apa? Makanan ni mereka pungut daripada mereka tangkap daripada hasil sungai dan laut ni lah. Sebagai contohnya ikan, udang dan sebagainya tu lah. Okey, seterusnya zaman Neolitik. Okey, pada zaman Neolitik ni mereka sudah tinggal menetap di kawasan pentempatan. Tinggal menetap di kawasan pentempatan. Pada zaman Paleolitik dan Mesolitik ni mereka tinggal secara nomad, iaitu berpindah randah. Tapi pada zaman Neolitik ni mereka tinggal menetap. Terutamanya di lembah sungai dan pesisir pantai. Mengapa mereka pilih di kawasan ni? Sebabnya ada bekalan air dan minuman dan makanan ni lah. Makanan, minuman dan makanan. Mereka juga membina rumah daripada batu dan tanah liat. Mereka juga pada zaman Neolitik ni, mereka telah pandai bina rumah daripada batu dan tanah liat dan juga kayu. Okey, seterusnya yang terakhir adalah zaman logam. Pada zaman logam ni, mereka telah hidup menetap. Mereka membina tempat kediaman yang lebih baik daripada zaman Neolitik ni. Mereka bina, kenapa cikgu cakap lebih baik? Sebab mereka pandai menggabungkan ketiga-tiga ni lah elemen. Batu, tanah liat, kayu untuk membina sebuah rumah. Jadi, pembinaan sebuah rumah tu jadi nampak tersusun. Okey, di mana mereka bina rumah ni? Mereka bina di kawasan lembah sungai lah. Kawasan pinggir pesisir pantai dan tanah tinggi. Bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan bekalan minuman dan makanan. Okey, bagi ciri yang kedua. Ciri yang kedua ni adalah peralatan. Okey, kita tengok peralatan pada zaman Paleolitik dulu. Okey, peralatan pada zaman Paleolitik adalah daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Okey, kamu boleh lihat bentuk batu ni adalah dalam bentuk sedia ada. Mereka tidak ubah. Adalah bentuk ringkas dan kasar buatannya. Mereka tidak ubah sangatlah. Mereka hanya sedia ada lah. Mereka menggunakan batu seperti sedia adanya batu tersebut. Okey, seterusnya pada zaman Mesolitik. Peralatan mereka ni masih diperbuat daripada kayu dan batu. Dan juga tulang haiwan ni. Namun, pembuatan peralatan batu ni lebih halus dan kemas. Mereka pandai memperhalusi. Betul, sesebuah batu tu bagi lebih nampak kemas. Okey, alatan yang lebih kecil ni daripada zaman Mesolitik ni dikenali sebagai mikrolit. Okey, pada zaman Mesolitik juga mereka pandai menggunakan panah. Mereka menggunakan panah untuk apa? Mereka menggunakan panah untuk membunuh binatang lah. Untuk membunuh binatang bagi mendapatkan bekalan makanan. Pada zaman Mesolitik pula, mereka juga sudah pandai menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Mereka sudah pandai membina bubu lah, kita panggil bubu, untuk menangkap ikan. Seterusnya, zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ni, peralatan batu yang digunakan adalah lebih halus dan kemas. Kamu boleh lihat ni di sini. Cuba kamu bezakan dengan peralatan batu zaman Paleolitik dan Neolitik. Okey. Betul. Caranya lebih cantik, kemas, dan menarik. Bagi contoh bagi alatan batu pada zaman Neolitik adalah seperti alat menggali dan roda. Alat penggali ni mungkin mereka gunakan untuk menggali tanah untuk menanam bagi kegiatan pertanian mereka tu lah. Yang kita akan belajar sekejap lagi, okey? Okey, yang terakhir adalah logam. Pada zaman logam. Peralatan kita akan tahu, betul? Peralatan pada zaman logam pula. Okey, pada zaman logam ni, peralatan mereka adalah berasaskan daripada logam. Apa itu logam? Logam ni adalah besi.
pada zaman ni, pembuatan peralatan ni adalah berlaku seiring dengan pengetahuan manusia tentang teknologi peleburan dan pembuatan acuan. Jadi pada zaman logam ni, manusia zaman prasejarah ni ada ilmu mengenai cara untuk melebur besi dan membuat acuan. Bagaimana mereka membuat peralatan ni? Mereka mencairkan besi. Bagaimana mereka mencairkan besi? Mereka, seperti gambar ni, mereka meletakkan besi tersebut dalam api yang kuat, kemudian menjadi cair. Apabila ia menjadi cair, ia akan menuangkan dalam acuan. Acuan yang mereka binalah untuk membentuk seperti kapak ke, parang ke, pedang ke, macam-macam lah. Jadi maka terhasillah peralatan logam tersebut. Okey, peralatan pada zaman logam ni terdiri daripada tembaga, gangsa dan besi. Okey, seterusnya kita akan tengok pula ciri bagi kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ni pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa tersebut. Apa yang mereka buat? Agaknya ya pada zaman prasejarah ni. Okey, kita akan tengok pada zaman Paleolitik dahulu. Pada zaman Paleolitik ni, manusia bergantung sepenuhnya kepada alam semula jadi. Apa itu alam semula jadi? Seperti hutan, binatang, ikan. Okey, itulah alam semula jadi. Okey, bagi mendapatkan makanan, mereka hidup secara nomad. Okey, apa itu nomad? Nomad ini adalah hidup secara berpindah randah. Hidup secara nomad bermaksud hidup secara berpindah randah. Kenapa mereka berpindah randah? Kerana mereka ingin mendapatkan makanan lah. Okey, sebagai contohnya, apabila bekalan makanan di sesuatu tempat itu telah habis, jadi mereka perlu berpindah ke tempat yang lain untuk mendapatkan bekalan makanan. Okey, manusia pada zaman Paleolitik ni berkongsi makanan bersama kumpulan mereka itulah. Dan mereka menjalankan kegiatan ekonomi bersifat sara diri. Apa itu sara diri? Sara diri ni bermaksud mereka mengutip makanan secara ala kadar, secara cukup untuk makan saja. Okey, bersifat sara diri. Seterusnya zaman Mesolitik. Okey, pada zaman Mesolitik ni manusia masih bergantung kepada sumber alam semula jadi seperti zaman Paleolitik ni. Mereka masih mengutip hasil hutan, memburu binatang dan juga menangkap ikan. Ni kamu boleh tengok gambar manusia zaman prasejarah ni memburu binatang. Ni apa ni? Kancil. Dan juga mereka juga menangkap ikan di sungai bagi mendapatkan makanan. Mereka juga turut menjalankan perkongsian makanan kerana mereka hidup dalam kumpulan. Jadi mereka perlu berkongsilah makanan dengan keluarga mereka. Okey, yang seterusnya zaman Paleolitik. Kita akan tengok kegiatan apa yang mereka lakukan ni pada zaman Paleolitik. Jadi manusia pada zaman Neolitik. Okey, maafkan saya. Zaman Neolitik. Okey, pada zaman Neolitik, mereka melakukan aktiviti pertanian dan juga peternakan. Mereka menjalankan juga perdagangan. Bagaimana perdagangan yang mereka lakukan? Mereka hanya berdagang secara sistem barter. Seperti yang cikgu telah bagi tahu sebelum ini, sistem barter ini adalah sistem pertukaran barangan. Sebagai contohnya, jika ingin mendapatkan beras, seseorang ini perlu memberi ikan ataupun daging bagi mendapatkan beras. Jadinya mereka juga mempunyai pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja ni bermaksud ada yang menternak binatang, ada yang menanam padi, ada yang
menangkap ikan. Jadinya ada banyak pekerjaan lah yang dilakukan oleh manusia pada zaman Neolitik ni. Petani, nelayan, penternak, pemburu binatang dan sebagainya tu lah. Okey, jadi kita masuk pula kepada zaman logam. Jadi aktiviti ekonomi utama bagi zaman logam adalah pertanian, peternakan dan perdagangan pertukaran barang. Ni seperti sistem barter ni. Aktiviti pertukangan dan pembuatan turut berkembang pada zaman logam. Okey, pertanian ni macam mereka menanam padi lah seperti zaman Neolitik ni. Menanam padi, menternak binatang, menternak lembu, kambing, itik ayam dan sebagainya tu. Okey, yang bezanya adalah pada zaman logam ni mereka pandai membuat aktiviti pembuatan. Pembuatan sebagai contohnya buat peralatan berasaskan logam tu lah. Seperti tembaga, buat pedang ke, buat kapak ke, buat parang ke berasaskan besi. Dan juga mereka pandai bertukang. Bertukang apa? Bertukang membuat rumah lah. Membuat rumah berasaskan kayu, batu, tanah liat tu lah. Jadinya pembinaan rumah tu lebih kemas dan tersusun. Okey, pelajar. Okey, bagi ciri pengumpulan makanan pula, juga terdapat, kita akan tahu 4 tahap lah. Okey, bagi zaman Paleolitik, mereka mengumpul makanan seperti buah-buahan, cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan. Mereka juga turut memburu binatang. Di mana disebabkan oleh mereka. Kenapa kegiatan ekonomi pada zaman Paleolitik ni mereka mengutip hasil hutan. Jadi apa yang mereka kutip? Mereka kutip buah-buahan, cendawan, pucuk tumbuhan seperti pucuk paku sebagai makanan mereka. Jadi itu adalah makanan yang mereka kumpul. Okey. Mereka juga turut memburu binatang dan juga mengumpul daging binatang tu lah untuk makanan. Kemudian kita tengok pula pada zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik ni mereka masih menjalankan aktiviti mengumpul makanan. Okey, apa yang mereka kumpul? Mereka kumpul kerang, siput, di mana mereka temui kerang dan siput ni kerana mereka sudah pandai pada zaman Mesolitik ni mereka sudah pandai pergi ke sungai. Jadi mereka temui kerang dan siput. Jadi apabila mereka kutip-kutip kerang dan siput tadi, mereka kumpul lah untuk dijadikan makanan. Sebagai contohnya, mereka kumpul pada waktu pagi, kemudian mereka akan simpan lah untuk makan pada waktu tengah hari dan malam. Okey, seterusnya pengumpulan makanan pada zaman Neolitik pula. Okey, mereka akan menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Jadi, kegiatan pengumpulan makanan ni jadi makin berkurang. Mereka sudah kurang melakukan aktiviti pengumpulan makanan kerana mereka sudah ada bekalan makanan yang mencukupi kerana adanya hasil pertanian seperti tumbuhan, buah-buahan dan juga mereka sudah ada makanan daripada hasil peternakan ni lah. Jadi mereka tidak perlu lagi mengumpul makanan. Seterusnya zaman logam. Okey, kemajuan dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan pertukaran barangan tu pada zaman logam ni menyebabkan aktiviti pengumpulan hampir tidak lagi dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah bagi zaman logam. Kerana apa? Mereka sudah ada bekalan makanan yang mencukupi. Jadi mereka tidak perlu berkumpul-kumpul makanan lagi. Kerana apa? Kerana mereka sudah ada bekalan makanan yang cukup. Hasil daripada pertanian dan peternakan dan juga perdagangan ni lah. Okey, seterusnya ciri organisasi sosial. Apa itu organisasi sosial? Okey, organisasi sosial ni macam
kita tengok dalam struktur masyarakat. Kan struktur masyarakat ada yang 3 tu, ada 3 piramid terbalik tu. Ada raja, ada ada bangsawan, ada rakyat biasa dan juga hamba. Itu adalah struktur sosial ataupun organisasi sosial bagi masyarakat. Setiap masyarakat ni ada organisasi sosial. Begitu juga dengan zaman prasejarah dulu. Mereka juga ada mereka juga ada organisasi sosial yang tersendiri. Jadi pada zaman Paleolitik ni, masyarakat Paleolitik ni hidup dalam kelompok kecil. Kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga. Okey, kelompok kecil ni mereka ada 1 keluarga ataupun 2 keluarga. Ataupun 3 ke dalam. Dan hidup secara nomad. Apa itu nomad tadi? Nomad ialah berpindah randah. Jadi seterusnya organisasi sosial bagi Mesolitik pula. Pada zaman Mesolitik ni, mereka masih lagi hidup dalam kelompok kecil dan secara nomad. Sama seperti zaman Paleolitik. Jadi disebabkan oleh hidup dalam kelompok kecil dan nomad tu, jadinya sukar untuk membentuk organisasi sosial yang lebih tersusun. Apa maksud organisasi sosial yang lebih tersusun? Maksudnya susah untuk membentuk ketua, susah untuk memilih ketua, susah untuk menentukan pembahagian tugas dan sebagainya itulah. Okey, jom kita tengok kepada zaman Neolitik pula. Organisasi sosial zaman Neolitik. Okey, pada zaman Neolitik ni, seperti yang telah kita tahu tadi, mereka telah hidup menetap dan mewujudkan sistem sosial yang lebih baik. Jadi apabila hidup menetap ni, mereka mampu berinteraksi lah dengan sesama mereka secara lebih baik. Jadi mereka tidak lagi hidup dalam beberapa kelompok yang kecil. Mereka sudah ada kumpulan masyarakat yang besar masa ni. Kerana mereka hidup menetap. Jadi, apabila hidup menetap ni, mereka boleh pilih ketua yang terdiri daripada kalangan mereka itulah. Jadi apabila ada ketua ni, terdapat pembahagian dalam organisasi sosial. Iaitu terdapat 2 kelas sosial, iaitu kelas atasan dan kelas bawahan. Sebagai contohnya, kelas atasan ni ketua pemerintah, dan kelas bawah ni orang biasa dan rakyat biasa. Okey, yang terakhir adalah zaman logam. Okey, organisasi sosial bagi zaman logam. Okey, manusia zaman logam ni, kehidupan mereka lebih tersusun. Kenapa lebih tersusun? Sebab mereka hidup menetap. Jadinya, kehidupan mereka tu lebih tersusun. Okey, mereka mempunyai pemimpin. Pemimpin ni untuk apa? Tugas pemimpin adalah untuk menyelesaikan masalah dan membentuk aturan kehidupan yang diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Keadaan ini telah menyebabkan pembentukan sistem pentadbiran. Jadi, pada zaman logam ni, mereka sudah ada pemimpin. Seperti zaman Neolitik ni ada ketua. Manakala zaman logam ni ada pemimpin. Jadinya lebih tersusun lah ada pemimpin ni. Pemimpin ni untuk tugas apa? Tugas untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang wujud. Sebagai contohnya, sebagai contohnya apabila berlaku perbalahan ataupun ada masalah-masalah lain yang timbul, jadi pemimpin lah yang akan membuat keputusan. Dan pemimpin ni jugalah akan membuat aturan kehidupan. Itu peraturan undang-undang. Sebagai contohnya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang seperti mereka tidak boleh mencuri, bergaduh dan sebagainya itulah. Jadinya apabila adanya sistem tersebut, jadinya adanya sistem pentadbiran. Sebagai contohnya kita sekarang dalam sistem pentadbiran negara kita ni ada kementerian, okey, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kebudayaan dan sebagainya itulah.
sama juga seperti zaman logam ni. Mereka membentuk sistem pentadbiran yang tersendiri. Okey, seterusnya kepercayaan. Ciri masyarakat zaman prasejarah ni iaitu kepercayaan. Kepercayaan juga antara ciri. Okey, kita tengok satu persatu. Sama macam yang lain, tak ada juga paleolitik, mesolitik, neolitik dan logam. Okey, kepercayaan ni mereka apa tu kepercayaan? Kepercayaan ni apa yang mereka percaya, apa yang jadi panduan dalam hidup mereka. Jadi manusia zaman paleolitik ni percaya kepada, mereka mengamalkan animisme. Apa itu animisme? Mereka percaya bahawa alam semula jadi inilah yang menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya kepada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Mereka juga percaya setiap objek yang berada di sekeliling mereka tu, seperti apa yang berada di sekeliling mereka, seperti pokok, batu, bukit, sungai, laut tu ada kuasa. Jadinya mereka menghormati alam semula jadi. Ini kamu boleh tengok, mereka melakukan penyembahan terhadap pokok, sebuah pokok besar. Mereka letak makanan, mereka berdoa kepada pokok ni. Untuk apa? Kerana mereka percaya bahawa pokok ni akan membantu mereka untuk hidup dalam keadaan yang sejahtera. Kerana mereka percaya bahawa ada kuasa lain yang tinggal dalam pokok ni. Okey, itu bagi zaman paleolitik. Kita akan pergi kepada zaman mesolitik pula. Okey, manusia pada zaman mesolitik ni, mereka masih mengamalkan kepercayaan animisme. Okey, apa itu animisme? Percaya kepada kuasa alam, termasuk pokok dan matahari. Jadinya kepercayaan bagi masyarakat mesolitik ni masih samalah dengan paleolitik ni. Seterusnya neolitik pula. Pada zaman neolitik ni, mereka melakukan upacara ritual. Apa itu upacara ritual? Upacara ritual itu merupakan tata cara keagamaan lah. Kenapa mereka melakukan ritual ni? Bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam. Mereka ingin berbaik-baik dengan kuasa alam seperti pokok, angin, kilat, hujan ni lah. Okey, pada zaman neolitik juga mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Okey, mayat akan diuruskan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Jadi kamu boleh lihat di sini gambar ni. Ini gambar orang mati. Jadi mereka menguruskan orang mati ni dengan baik. Kerana mereka percaya pada kehidupan selepas mati. Sebagai contohnya, mereka akan meletakkan peralatan bersama-sama dengan mayat untuk digunakan selepas mati. Okey, itulah kepercayaan bagi manusia zaman neolitik. Okey, kita masuk pula pada zaman logam. Kepercayaan pada zaman logam ni, okey, terdapat binaan khusus diwujudkan untuk upacara ritual dan menyempurnakan upacara mereka. Kan masyarakat masyarakat bagi zaman logam ni, mereka sudah pandai membina, mereka sudah pandai membuat pertukangan. Jadi mereka membina tempat khusus untuk melakukan upacara ritual seperti kuil. Kuil itulah yang kita telah belajar, seperti yang terdapat di Göbekli Tepe di Turki tu, yang berasaskan daripada binaan batu tu untuk menjalankan upacara ritual. Okey. Yang terakhir adalah kesenian dan budaya. Pada zaman masyarakat pada zaman prasejarah ni juga ada kesenian dan budaya yang tersendiri. Okey. Paleolitik. Pada zaman paleolitik, kesenian budaya mereka adalah melalui lukisan di gua yang bersifat realisme. Apa itu realisme? Bermaksud realistik. Apa itu maksud realistik? Iaitu nyata, yang lebih yang bersifat nyata. Macam
apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, mereka lukis. Sepertinya gambar haiwan ni, mereka jumpa haiwan ni, mereka lukis di dinding gua. Sebagai contohnya, lukisan di Gua Cawet, Perancis ni. Mereka lukis ni. Okey, seterusnya zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik ni masih tak berubah kan? Masih tidak berubah, kita tengok. Mereka masih menggunakan lukisan di gua. Sebagai contohnya, lukisan di dinding Gua Altamira, Spanyol. Mereka arkeologi kaji bahawa lukisan ini berusia 16,500 hingga 12,000 sebelum Masihi. Jadinya, ini merupakan lukisan pada zaman Mesolitik. Seterusnya, zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ni, mereka masih melukis di gua. Namun, apa yang bertambahnya, mereka memaparkan kesenian melalui corak pola geometri pada tembikar sebagai simbolisme. Simbolik ni apa? Simbolik ni bermaksud memberi simbol kepada sesuatu sesuatu lah. Okey, seterusnya pada zaman logam. Pada zaman logam ni mereka mementingkan nilai estetika. Dan contohnya sebagai contohnya terdapat pola hiasan yang menarik pada gendang gangsa ni. Okey, itu saja mengenai kesenian dan kebudayaan. Okey, baiklah pelajar. Jadi tadi kita telah tahu mengenai ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, ini merupakan sebab kelangsungan hidup mereka. Yang pertama, apa yang mereka buat? Mereka menggunakan alam semula jadi sebagai makanan. Jadi, itu merupakan sebab kelangsungan hidup bagi mereka ni lah. Okey, makanan diperoleh daripada alam semula jadi, daripada hasil hutan tu lah. Sebelum wujudnya pertanian. Jadi, mereka mengutip hasil hutan seperti buah-buahan tu. Jadi, mereka boleh hidup lah dengan adanya sumber daripada alam semula jadi. Okey, yang kedua. Yang ni. Okey, mencari tempat perlindungan. Manusia zaman prasejarah ni dia pandai mencari tempat perlindungan. Mereka mencari tempat perlindungan seperti gua, dalam lubang bawah tanah, bawah pokok tu untuk melindungi diri daripada panas, hujan, binatang buas dan sebagainya. Okey, yang ketiga pula, sebab kelangsungan hidup mereka adalah kerana mereka berkongsi. Okey, manusia pada zaman prasejarah seperti zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik saling berkongsi makanan. Jadi, mereka dapat hiduplah sebab mereka berkongsi. Mereka bersama-sama mencari makanan dan berkongsi makanan tersebut. Okey, yang keempat, sebab kelangsungan hidup mereka juga kerana mereka tinggal dalam kelompok, iaitu berkumpulan. Mereka hidup dalam keadaan berkumpulan. Jadi apabila mereka duduk dalam kumpulan ni, keselamatan mereka akan terjamin kerana mereka akan saling melindungi satu sama lain daripada ancaman bahaya. Contohnya daripada ancaman bahaya binatang buas. Okey, yang kelima, sebab kelangsungan mereka adalah kerana mereka pandai menggunakan peralatan batu untuk memburu, menangkap ikan dan memotong daging. Jika tak ada alatan batu tu, mereka tak boleh memburu, mereka tak boleh menangkap ikan, tak boleh memotong daging. Jadi dengan kebijaksanaan mereka menggunakan batu tersebut, menyebabkan mereka boleh hidup di zaman yang serba kekurangan tersebut. Okey, yang terakhir adalah mereka ni berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sebagai contohnya, manusia zaman Neolitik ni menjalankan kegiatan pertanian untuk mendapatkan makanan. Jadinya mereka tidak hanya berserah, mereka itu berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Okey. Seterusnya, kepentingan bersyukur kepada. Okey, jadi menerusi apa yang kita telah belajar tadi. Jadinya kita kena bersyukur dengan alam sekitar. Okey, ini adalah merupakan kepentingan bersyukur dalam memanfaatkan alam ciptaan Tuhan. Okey, yang pertama, kepentingan dia adalah
dapat menjamin alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar. Yang kedua, memastikan keseimbangan ekosistem terpelihara. Memastikan bekalan sumber semula jadi berterusan demi kepentingan generasi akan datang. Yang terakhir, menjamin hidup yang harmoni dan masyarakat sihat sejahtera. Jadi alam sekitar yang bersih ni dapat mencegah penyakit, denggi, malaria, taun dan sebagainya. Mengapa kita perlu bersyukur ni dengan alam sekitar ni? Sebab manusia zaman prasejarah dulu, mereka hanya menggunakan sumber alam sekitar untuk hidup. Jadi, cuba bayangkan kalau kita tiada teknologi seperti sekarang. Jadi macam mana kita nak hidup? Dengan adanya alam sekitar ni, kita dapat memanfaatkan dengan mengutip hasil hutan, buah-buahan, pucuk-pucuk untuk dijadikan sebagai bekalan makanan. Oleh itu, sebagai contohnya, kegiatan pembalakan tu tidak boleh dijalankan secara berleluasa. Jadinya kena ada peraturan dah juga untuk menjalankan pembalakan. Supaya tidak berlakunya kepupusan sumber alam sekitar. Jadi generasi yang akan datang juga akan dapat manfaat daripada sumber alam sekitar tersebut. Itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi, kita telah belajar mengenai 7 ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.